Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman dalam buletin Awani jam ini. Kita mulakan dengan perkembangan berikut. Kira-kira 536.70 hektar daripada keseluruhan kawasan hutan simpan kekal Pulau Langat Utara diluluskan untuk dinyah warta mengikut Seksyen 12 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negeri Selangor 1985. Keputusan itu dibuat melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN pada Mei lalu dengan jumlah keluasan yang ingin dinyahwartakan itu adalah kurang 45% daripada jumlah asal yang dicadangkan, iaitu kira-kira 991.90 hektar. Keputusan menyahwartakan sebahagian daripada hutan tersebut dibuat Kerajaan Selangor selepas mengambil kira bantahan dan kepentingan biodiversiti serta orang asli. Dan media sebelum ini melaporkan cadangan penyahwartaan hutan itu adalah bagi pelaksanaan projek pembangunan pencampur mendapat bantahan pelbagai pihak kerana ia akan memusnahkan khazanah alam semula jadi di hutan simpan itu yang dianggarkan berusia 8,000 tahun. Dan saya mahu membawakan perbincangan berkaitan dengan pemeliharaan hutan ini yang dicadangkan untuk dinyahwartakan. Saya mahu bersama dengan Amle Ayat, Naib Presiden Eco Night. Assalamualaikum, selamat pagi Amle. Selamat pagi Hafizi, Waalaikumsalam, apa khabar? Baik. Kita nak bincangkan perkara yang begitu penting dan juga mustahak pada awal pagi ini. Kita nak lihat apa perkembangan berkaitan dengan hutan simpan kekal Pulau Langat Utara ini. Ada yang berpendapat penduduk Selangor semakin bertambah. Tidakkah projek pembangunan ini boleh membantu mengurangkan beban keperluan perumahan warga Selangor? Sebenarnya pada pandangan Amle, adakah ini realiti sekarang pembangunan ini diperlukan oleh rakyat untuk mengimbangi keseimbangan penduduk ataupun sebenarnya ada cara lain, ada kaedah lain yang boleh dilakukan? Terima kasih Hafizi dan juga awal ni kerana telah membuat liputan yang baik mengenai isu ini. Saya rasa isu ini sangat penting dan perlu diwar-warkan kepada rakyat Malaysia, khususnya rakyat Selangor. Mengenai keperluan perumahan ini, saya rasa berdasarkan perbincangan saya dengan teman-teman mengenai isu ini dan juga isu Selangor umumnya, kami mendapati bahawa projek ini masih memerlukan banyak penelitian. Kita perlu lihat kepada keperluan sebenar. Adakah ia merupakan, yang pertama sekali, adakah ia merupakan suatu keperluan sehingga kita perlu menggugat suatu kawasan yang sangat penting dari segi, bukan saja dari segi kepelbagian biologi, tapi juga dari segi sosial. Bukan setakat kepada orang Kuala Langat, tetapi juga seluruh Selangor dan seluruh Malaysia. Itu yang pertama. Adakah sampai kita ke tahap itu? Dan adakah kita yang kedua, jika benar-benar perlu, ya, apakah ada alternatif lain? Ini juga saya rasa kedua-dua isu ini, saya rasa tidak mendapat perhatian yang sewajarnya berdasarkan kepada apa yang kita ketahui. Jikalau isu-isu ini kita tumpukan dan kita beri perhatian kepada alternatif lain, maka saya rasa insya-Allah kita boleh mencapai penyelesaian. Ini sangat penting. Yang ketiga, kita perlu lihat pihak manakah yang sebenarnya mendapat keuntungan daripada projek ini. Adakah benar-benar ia memberi keuntungan yang besar kepada penduduk negeri Selangor dan seluruh Malaysia? Kerana kita menggunakan sumber alam ni, kita perlu berhati-hati. Kita perlu melihat dari semua aspek. Ya, perbincangan yang telus dan jujur itu perlu diadakan untuk kita melihat kebaikan, keburukan, the pluses, the minuses, faedah dan kerugian. Dan ia mengambil masa yang agak lama. Kita tidak boleh buat keputusan untuk suatu projek yang melibatkan 500 hektar hutan yang saya rasa paling tidak semua pun kebanyakannya adalah hutan gambut. Hutan paya gambut ni sangat penting untuk kestabilan iklim yang merupakan sebahagian daripada kepentingan sosial. Ia menyerap karbon. Ya, karbon ini adalah salah satu penyebab utama kepada perubahan iklim yang semakin meruncing dan mengganggu-gugat kehidupan kita sekarang. Dan kita di Malaysia ni kita target untuk dalam tahun 2025 2030 kita nak kurangkan karbon sebanyak 45%. Jadi adakah kita boleh mencapai sasaran ini kalau kita musnahkan hutan paya gambut kita?
Encik Ableh, kita juga nak lihat kepada kalau tak salah saya ada beberapa laporan siri kebakaran berkaitan dengan hutan simpan ini sejak daripada beberapa tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas. Jadi sudah banyak lagi dan ada yang menyatakan bahawa 40% kawasan hutan simpan ini sudah tidak mempunyai elemen hutan dara selain kebakaran yang kerap berlaku. Jadi kerajaan negeri juga sebelum ini ada tak menafikan bahawa pelbagai aktiviti pembangunan guna tanah yang pesat di sekeliling hutan ini menjadi antara faktor ancaman ke atas pengekalan hutan tersebut. Jadi sebenarnya bagaimana, adakah kita boleh ada kaedah tertentu kita boleh pelihara lagi hutan tersebut untuk kita jaga ekosistemnya daripada kerap berlaku kebakaran hutan yang menyebabkan banyak perkara lain. Jadi adakah proses pemeliharaan hutan ini sebenarnya dapat dijalankan, digiatkan lagi sebenarnya ataupun diperkasakan? Setiap hutan yang telah dimusnahkan memang boleh kita pulihkan. Cuma ia tidak boleh kembali ke keadaan asal sebelum hutan itu dipulihkan. Kebakaran ini kadang-kadang kita perlu lihat dari sudut puncanya. Ya, ada hutan yang terbakar secara semula jadi disebabkan cuaca yang panas. Ada juga di atas kegagalan kita untuk mengurus sumber alam. Ya. Tapi kita perlu ingat bahawa kebakaran semata-mata tidak boleh dijadikan alasan kepada kita untuk menggunakan hutan ini sebab ia masih berfungsi secara mantap, secara stabil, secara semula jadi untuk memenuhi keperluan sosial. Saya nak bercakap bahawa kita nak memelihara sumber alam ini bukan setakat kita nak pelihara sumber alam, tetapi kerana ia mempunyai kita panggil perkhidmatan sosial ataupun social services kepada masyarakat. Saya lihat orang asli telah lama menggunakan hutan tersebut untuk keperluan kehidupan mereka. Jadi adakah wajar bagi kita untuk menjejaskan sumber kehidupan mereka ini sehingga ke tahap mereka mungkin terpaksa mencari sumber kehidupan di tempat lain? Ini saya rasa tidak wajar dan tidak adil bagi orang asal di tempat tersebut. Saya pernah ke sana dan melihat keadaan orang asal di sana yang sangat rapat dan harmonis dengan alam, ya, Kampung Bukit Ciding dan seumpamanya. Mereka ini menggunakan sumber alam di situ dengan cara yang bagi saya mampan. Jadi kalau kita musnahkan kawasan ini, bukan sahaja kehidupan mereka akan terjejas, tetapi juga ia akan mengakibatkan masalah yang lebih besar kepada rakyat negeri Selangor khususnya. Kalau kita nak buat perancangan, kita harus ada maklumat yang cukup. Ya, apakah kawasan itu secara jangka panjangnya kalau kita bangunkan mendatangkan faedah yang lebih besar kepada rakyat, dan saya rasa aspek ini kurang diberi penekanan semasa perancangan. Dan kita ada juga rancangan tempatan untuk pelbagai daerah di Malaysia. Bagi saya isu ini tidak ditimbulkan dalam rancangan tempatan tersebut, ya, dan mungkin sebagai kawasan yang bertaraf kawasan sensitif alam kita tahap 1, ia tidak boleh dibangunkan secara wewenang, dan kita perlu mencari alternatif lain. Dan untuk memulihkan kawasan ini memang kita boleh sangat untuk memulihkannya. Malah telah ada NGO ataupun kumpulan-kumpulan lain yang menjalankan aktiviti pemulihan dengan menanam pokok. Ini suatu usaha yang sangat baik dan perlu diteruskan. Kenapa kita nak musnahkan pula usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak tersebut? Hafiz. Okey, baik. Terima kasih Amle Ayat, Naib Presiden Eco Night yang membincangkan berkaitan dengan penyahwartaan kira-kira 536.70 hektar daripada keseluruhan kawasan hutan simpan kekal Kuala Langat Utara yang diluluskan untuk dinyahwarta oleh Kerajaan Negeri Selangor pada bulan Mei lalu.